kita akan mengikuti segmen wawancara itu dari pentas ke filem. Dan alhamdulillah kita telah pun menjemput seorang tetamu undangan kita yang merupakan penggiat teater, drama TV dan juga filem. Jadi kita percaya sahaja ya, ramai yang mengenali beliau ini kerana sebelum ini juga kita ada menyaksikan beliau ini di kaca TV ya, menjadi melakukan sesuatu watak. Jadi kita perkenalkan bersama dengan kita di sebelah sisi Nadira, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Syafiq bin Mostar. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah, kami drama pagi pada kali ini amat teruja sekali dapat menyambut kedatangan Tuan datang kemari ke Studio 4. Kita ingin berbicara berkenaan dengan dari pentas ke filem ini. Jadi sebenarnya tertanya-tanya lah, bagaimana sebenarnya Tuan mula bergiat dalam seni TV dan filem ini sebenarnya? Terima kasih. Pertama-tama ucapkan atas undangan RTB. Kalau diundur kembali bagaimana penglibatan Syafi'i dengan penglibatan seni pertunjukan, seni persembahan, khususnya daripada pentas ke filem. Di pentas sekitar tahun 60-an, Syafi'i sering menyaksikan pertunjukan-pertunjukan pentas yang dipersembahkan, diperagakan di Padang Bandar Brunei ketika itu. Sekarang Taman Samudera Omar Syafruddin. Dan saya tertarik dengan seorang tokoh yang sangat saya kagumi. Yang saya kenal pada ketika itu adalah Orang Komadun Pengarang Besar. Sekarang Yang Mulia Pangeran Haji Muhammadun bin Pengarang Besar, yang sangat saya hormati dan saya kagumi. Saya bercita-cita bila saya dewasa nanti saya akan bertemu manusia ini. Dan akhirnya Pangeran Haji Muhammadun Pengarang Besar dapat mendidik saya dengan sempurna menjadi seorang manusia yang benar-benar manusia. Dan setelah begitu lampau peristiwa tersebut, bila berada di tingkatan 1 sekolah Melayu ketika itu, di sekolah menengah Samja, saya terlibat dengan pertunjukan pentas bersama rakan-rakan. Saya ingat saya adalah Awang Abdullah Haji Salim, mantan yang bertugas di RTB juga ketika dulu. Dan rakan-rakan lain itu dah lama tak ingat, sangat lama. Ya, jadi mula bergerak dalam bidang lakonan pentas TV dan juga filem itu pada tahun 1960-an ya Tuan. Jadi Tuan apabila tadi pun mengatakan tingkatan 1 itu bila sebetulnya yang mula-mula benar-benar serius dalam bidang yang disebutkan tadi? Ya, setelah pihak RTB khususnya di unit drama RTB memberi peluang kepada orang awam untuk mendapatkan sebarang pertunjukan dan rancangan-rancangan televisyen. Saya bermula pada tahun 84 bersama kumpulan Rumpun Seni Lakon Negara, Rusila, dan beberapa rakan yang lain. Dan dari sanalah titik permulaan saya mengenali secara bersungguh-sungguh dalam bidang seni pertunjukan pentas. Dan di Rumpun Seni Lakon Negara juga, Rumpun Seni Lakon Negara, Rusila, saya dan teman-teman yang lain, termasuk Acah Jainah Haji Osman dan Korokiah Pangeran Haji Abdullah dan banyak lagi, mula mengenali diri, mengenali ruang, mengenali keadaan untuk berkarya. Sambil dibantu dan diberi tunjuk ajar daripada, saya masih ingat lagi, Profesor Gaus Nasaruddin, Allahyarham Tan Sri. Sangat sedih biar orang-orang sudah tak ada. Jin Samsudin, Dato' Haji Sattar, Profesor Dato' selalu sebab biarlah jadi ingatan pada diri saya dan rakan-rakan yang seangkatan yang telah meninggalkan kita.
Kita ada beberapa pastinya rakan-rakan seperjuangan yang turut sama jua. Orang kita ni bergiat aktif dalam bidang yang kita ingin cuburi. Jadi di sini mungkin agak sedikit sebab bila melihat Indah sampai semua ke tempat penghujung yang sama. Mungkin ada yang pergi terlebih dahulu, tapi memori-memori yang dicipta bersama pastinya ingat. Kerana inilah momennya di mana kalau dalam bahasa Inggerisnya we grow up together, we fight together. Tapi pada kali ini bila mana seorang-seorang dengan haluan-haluannya masing-masing, kita dapat melihat keadaan hujung ini tidak sama, tapi sama-sama bergiat aktif dahulu, sama-sama juga mencuburi bidang yang sama. Jadi di sini kita bersama dengan Tuan Syafi Mostar, di mana beliau adalah seorang penggiat seni, dan kita dapat tahu juga sebelum ini dan kita telah bincangkan juga bersama Nur Intan, di mana kalau dahulu mungkin industri seni ini bukan moden atau sediterima pada zaman ini. Jadi mungkin dapat kita tanyakan pada Tuan, bagaimana Tuan sendiri pada dahulunya terjun dan bergiat aktif dalam bidang ini tanpa menoleh lagi ke belakang? Terima kasih. Sebenarnya kita diberikan tanggungjawab masing-masing kan. Arwah ayah pernah cakap, hidup biar berbakti dan mati biar bernama. Jadi tanggungjawab tersebut harus digembleng bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Betul. Tapi untuk memasyarakatkan suatu pertunjukan atau persembahan, kita perlu ada bergandeng bahu. Sebagai contoh, setelah 1984, Syafi telah dipelawai oleh saudara Jeffrey Arif bin Muhammad Zain Arif yang sangat-sangat membuka ruang dan peluang kepada saya. Alhamdulillah, rezeki saya untuk menimba sedikit sebanyak ilmu yang telah diperoleh pada saudara Jeffrey. Telah memberikan satu keinsafan dan kesedaran kepada saya bahawa macam mana memasyarakatkan diri kepada masyarakat dan macam mana berkarya yang bukan olok-olok, bukan main-main. Bukanlah saya yang terbaik. Kalaupun ada, saya secara kebetulan saja atas bimbingan beliau lah rasa harga diri, rasa menghargai rakan-rakan sepermainan, baik ada di pentas ataupun di hadapan kaca TV, dan alhamdulillah saya telah berpeluang untuk diberi peluang sebenarnya, diberi peluang. Maafkan saya sebab sangat saya cengeng orangnya. Ini menyebabkan suatu yang perlu saya nyatakan bahawa walaupun seni di negara kita tidak menjanjikan apa-apa, tapi saya percaya ia akan datang dengan sendirinya bila sesuatu yang kita hajatkan akan kecapaian, insya-Allah. Faham? Faham ya. Jadi Tuan ya, sebelumnya kalau sebelum ini ya Tuan merupakan penggiat drama TV dan juga filem secara penuh masa. Jadi kalau masa Tuan kecil-kecil dahulu, apa antara cita-cita sebelum Tuan bergiat dalam bidang seni ini sebetulnya? Kita percaya saya cuma mempunyai ada cita-cita. Jadi mungkin boleh dikongsikan ni Tuan? Sebenarnya saya mempunyai keinginan yang agak luar biasa. Saya ingin menjadi tentera. Tapi tidak kesampaian atas sebab-sebab tertentu. Kemudian secara kebetulan ada rakan lama saya, kenapa anda mau buat kerja lain? Benarkah berdrama atau berteater ini akan memberikan pulangan yang baik? Saya sukar untuk jawapan pasti seperti kata awal saya tadi bahawa betul lah tidak ada perjanjian, tidak ada syarat untuk diperakui. Tapi kita manusia punya rasa, punya jiwa, punya keinginan, punya pembacaan yang cukup murni. Dan apakah salahnya kita mencurahkan sedikit bakat, kebolehan yang bukan kita mengharap dinilai kembali, tapi ketika itu Brunei tak ada kelas, tidak ada
satu tempat menjinakkan diri dengan formal education lah. Education tak ada. Kemudian kita belajar cuma dengan menyaksikan, melihat. Dan sekitar tahun 1977 Syafiee hadir untuk menyahut cabaran tersebut. Bila pihak RTV sendiri, khususnya bagian unit drama, memberikan peluang untuk diuji bakat. Dan alhamdulillah Syafiee salah seorang di antara rakan-rakan yang ramai telah terpilih. Ketika saya ingat lagi masa Allahyarham Haji Wahab Muhammad, dan malah banyak lagi penerbit, pengarah drama yang terima kasih pada. Dan kita faham juga sebagai seorang penggiat seni ini dan memang diketahui dan diperakui, penggiat seni jiwanya memang sangat dalam kerana kita bermain dengan seni dan kerana itulah ingin sekali kita ni ingin tahu betapa lamanya Tuan Syafiee menceburi dalam bidang teater, dalam bidang filem, dalam bidang lakonan ini bersama dengan tokoh dan mentor beliau. Apa sebenarnya pengajaran terbesar yang telah beliau pelajari? Kerana saya tertarik dengan perkongsian Tuan Syafiee sendiri. Kita ni memberi karya, mencurahkan karya, bukan olok-olok. Jadi ia memang dicurahkan betul-betul dari hati, betul-betul kita ni niatkan kerana itulah jiwa seorang penggiat seni. Jadi ingin sekali kita ni tanya dan ingin sekali kita ni ketahui daripada Tuan Syafiee sendiri, apa pengajaran terbesar yang beliau pernah pelajari selama mana beliau menceburi dalam bidang teater, filem, seni dan drama ini bersama juga dengan tokoh beliau sendiri. Bagaimana Tuan? Terima kasih. Paling sederhana untuk dijelaskan di sini adalah kita bertanggungjawab. Kita diberi tanggungjawab dan kita ada hala tuju sendiri. Bukan saya sebagai gambaran, tapi contoh. Sang penulis akan berkarya dalam catatan sebuah teks atau sebuah skrip. Dia akan kaku mati di sana tanpa dipentaskan, dipamerkan di khalayak, apatah lagi di skop yang lebih besar. Tetapi kita perlu ada rasa tanggungjawab lah. Kita harus bertanggungjawab setiap apa yang diamanatkan pada kita untuk menyudahkan, menyelesaikan amanah yang diberikan. Katakanlah sebuah skrip itu untuk diselesaikan pada jangka masa sekian. Jadi disiplin di antara disiplin itu adalah harus ada jati diri, ada rasakan diri. Tanggungjawab itu lebih akrab kepada pemain. Kerana bila diarahkan datang sekian, kita tak menunggu masanya, tapi kita bersedia sudah dalam masa yang telah dijanjikan. Disiplin dan tanggungjawab ya Tuan ya. Dan bawalah watak bersungguh-sungguh. Jangan buat ulangi kesilapan untuk memudahkan rakan-rakan, dan tidak ada satu sukat-sukat ataupun garis pandu yang khusus, dan kan tanggungjawab kita sendiri. Itu pada Syafiee sendirilah. Mungkin lain orang, lain caranya. Tapi bagi Tuan sendiri adalah tanggungjawab itu amat penting untuk kita ni pertekankan. Jadi Tuan tadi ada mengatakan Tuan telah pun mula-mula serius pada tahun 1984. Jadi Tuan mungkin boleh kongsikan drama TV pertama? Bila tu Tuan? Kalau Tuan masih ingat lah. Masih ingat, insyaAllah. Pada tahun Fajar Satu Hijrah, ketika itu sempena tahun Hijrah 1400. Skrip ditulis oleh Pinggaran Muhammad Haji. Betulkan saya kalau saya silap. Tahunnya 1997. Wah, ingat masih ya. 97, agak begitulah. Jadi Tuan memegang watak apa tu? Watak itu cuma mencabar. Betul lah kata pengalaman P. Ramlee bila dibawa kembali. Syuting penggambaran berlaku di studio. Bila masuk saja bukan takut, tapi kerana sejuk dingin, dialog semua hilang. Betul, sungguh-sungguh. Itu cerita betul. Jadi itulah di antara memori Tuan sendiri dalam membawakan drama TV pertama pada tahun 1997. Bagaimana pula dengan kalau drama, bagaimana pula dengan filem tahun berapa tu? Alhamdulillah Syafiee juga telah menjalani uji bakat bersama rakan-rakan yang lain dengan Mahakarya Institute of Art of Asia sekitar tahun
2018. Baru-baru? Ya, masih baru. Masih baru sangat. Yeah. Dan kemudian berikutnya apa ceritanya? Akademi. Akademi. Filem pertama Hari Minggu yang keempat. Gagap dan seram. Kemudian adalah 2-3 buah lain termasuk Kopi Kingdom dengan production line. Yeah. Production line. Jadi itu filem pertama. Kalau mengenai dengan drama pentas pertama tu macam mana? Drama pentas pertama tak ingat lama sangat. Lama sangat. Yang saya ingat yang terbaru adalah bersama dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sebab kadang ni kita ni lupa juga. Kadang terlalu lama kejadian tersebut. Jadi ingin sekali ditanyakan, selain daripada bergiat aktif dalam seni filem, TV, teater dan sebagainya, apa lagi kegiatan seni lain yang Tuan ceburi? Syafiq gemar membaca puisi. Baca puisi, kemudian menulis skrip adalah 1-2 skrip. Kemudian sambil-sambil saya terlibat juga dengan penerbitan bersama beberapa buah production tempatan dan pernah bekerjasama dengan pihak di luar Kuala Lumpur, Media Interface, bila mana kita telah menerbitkan sebuah drama di bulan Ramadan, tajuk Jendela Ramadan, berdurasi 30 minit, kepanjangan untuk sepanjang puasa. Sepanjang puasa, ya. Jadi tuannya kita melihat juga penglibatan tuan dalam bidang lakonan ini melebihi 30 tahun ya. Jadi kita percaya sahaja mungkin boleh dikongsikan apa antara cabaran selaku penggiat seni sepanjang tuan mencuburi dalam bidang lakonan ini. Cabaran yang terpenting ialah suasana bila berada dalam set. Sejujurnya saya jenisnya panas baran. Bila dalam set saya tak suka bercakap sesuatu yang tidak ada kait dengan jalan cerita. Ini akan mengganggu emosi dan keadaan. Ini mungkin menjadi satu kejanggalan kepada rakan-rakan yang lain. Tapi yang biasa dengan Syafi'i, mereka memahami. Dalam set orang tak akan gurau ataupun mengganggu konsentrasi saya, insyaAllah. Jadi sebenarnya sebelum sekiranya Tuan ada memegang sesuatu watak dan pada ketika itu adalah hari penggambaran, adakah Tuan percaya dengan disiplin sebelum penggambaran tersebut dilakukan? Macam yang Tuan katakan tadi, disiplin bukan sahaja datang awal dan sebagainya, tapi bagaimana kita dapat merasai watak itu sebelum kita memainkan lagi peranan watak itu. Macamnya orang kita ni jangan dulu dikacau sebab pada ketika itu masih fokus, masih ada disiplin untuk menjiwai watak sebelum memainkannya. Adakah Tuan percaya dengan kaedah tersebut? Saya penuh yakin kerana sikap saya bila diberikan watak setelah skrip dapat saya terima lebih awal ataupun di saat-saat akhir, saya akan keluar rumah dengan melupakan siapa diri saya dengan pakaian, tak seluruhnya tapi katakanlah saya jadi atuk, saya dah mula dengan menghayati watak tersebut dan macam mana gerak atuk, macam cara bercakap atuk, dan sampai ke lokasi rakan-rakan dan kru yang lain akan faham. Akan faham suka mengasingkan diri kerana tak mau ada gangguan lain kan. Mungkin itu kelemahan Syafi'i. Atau mungkin itu adalah cara Tuan sendiri sebenarnya kan. Kita ni dah tahu cara seorang-seorang berbeza sekali. Dan juga bagaimana bagi pandangan Tuan sekiranya bagi mereka yang baru saja ingin bergiat seni, ikut bergiat aktif dalam bidang seni ini, baru kan terjun mencuburi berjinak-jinak, sebenarnya adakah bakat lakonan ini lahir semula jadi ataupun ia adalah sesuatu yang dapat dipupuk sebenarnya? Bagaimana bagi pandangan Tuan sendiri? Dia ada kedua-dua dalam masa yang sama, artinya born to be, dia lahir dengan kebolehan, kemampuan, tapi tak cukup dengan bakat, dengan keadaan fizikal atau wajah kita yang ayu, laki-laki yang handsome, tapi mesti ada ilmu juga. Ada ilmu, melalui ilmu, belajar, bertanya. Yang penting kita nak hubung kait dengan kehendak pengarah atau penulis itu sendiri. Bila berada bersama kita di lokasi, kita tanya, apa kehendak penulis? Apa jalan cerita yang sebenarnya untuk menghidupkan watak tersebut? Ada kadang-kadang
kita tak perasan bahawa kita sudah terpisah dengan karakter. Ini tadi menyebabkan kita tidak yakin diri. Tapi saudara Jafri Arif pesan, jadi pegangan Syafiq ialah yakin. Yakin ya. Yakin dan ikhlas. Yakin dan juga ikhlas. Ya, jadi perlunya ada seimbang lah ya, bakat jua dan juga perlunya ada ilmu pengetahuan juga ya. Jadi Tuan tadi ada mengatakan kalau Tuan memegang watak atuk. Jadi pada sebelum berlakon itu sudah memegang watak. Jadi pernahkah Indah selepas dari dalam pembikinan filem ataupun drama terbawa-bawa watak itu dalam kehidupan realiti? Pernahkah Indah? Ya, berlaku. Ini kerana keterlaluan mungkin untuk memisahkan bukanlah pengaruh, tapi kita takut hilang, karakter itu takut hilang. Bukanlah kita ni risau kehilangannya tak boleh diserapkan kembali. Tetapi mungkin keterbiasaan. Kadang-kadang waktu dengan keluarga, bila orang-orang tanya, kita makan, jawab Syafiq lain. Kenapa Rabah kita ni tekannya? Jadi satu kebetulan mungkin, satu kebetulan, jangan terlalu tak sangat dengan situasi itu. Mungkin ini gangguan-gangguan sampingan sajalah. Mungkin kerana terlalu menjiwai watak. Jadi kadang watak itu terbawa-bawa ke realiti kehidupan. Lupa untuk memisahkan identiti sebenar dengan identiti berlakon. Tapi mungkin itulah jua sebenarnya kekuatan jiwa Tuan Syafiq sendiri dalam menjiwai watak-watak yang telah diberikan dalam pelbagai filem, TV, pentas drama jua yang telah pun beliau ceburi selama ini. Jadi mungkin dapat ditanyakan jua, siapa sebenarnya penunjang yang mendorong Tuan Syafiq untuk bergiat aktif dalam bidang seni, pementasan dan sebagainya ini? Sewaktu di Sekolah Rendah ada seorang guru saya namanya Muzamin Putra Desa. Setiap kali dia mengajar, mendidik kami dalam satu kelas yang cukup ramai, dia akan bercerita dulu. Kami heran, termasuk Syafiq sendiri, kenapa cerita cukupannya? Rupanya ia akan memberikan satu contoh teladan yang dapat meresap kepada jiwa. Terima kasih kalau Cikgu Muzamin masih ada. Inilah tunduk ajar cikgu kepada saya untuk meneruskan cita-cita cikgu, insyaAllah. Memang bertepatan sekali dengan Hari Guru yang akan kita sambut pada hujung minggu ini pada hari Sabtu 24 September 2023, di mana guru-guru kita ini sendiri pun memainkan peranan yang sangat besar dalam hidup. Kadang kita berada di sini, bukan lagi kadang, memang kita berada di sini hasil titik peluh bukan sahaja kedua ibu bapa, tapi kedua ibu bapa kedua kita ni, iaitu guru-guru di sekolah yang telah banyak mendidik dan mengajar kita ni dengan penat dan lelah mereka sendiri. Jadi kerana itulah, bila mana kita melihat kejayaan seseorang, ia bukan sahaja hasil seorang insan ni, Nurintan, tapi sebenarnya ia adalah hasil orang-orang yang menjadi support sistemnya sendiri. Jadi di antara support sistem yang memang kita tabik dan kita hormat, bukan sahaja kedua ibu bapa yang sememangnya memang support sistem dari kecil, tapi guru-guru, ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi inilah yang menjadi pembakar semangat kepada kita ni untuk terus sahaja mengejar impian dan kejayaan dalam kehidupan demi jom mengharumkan nama baik kita ni dan mereka sendiri jua. Tidak kurang lainnya bersama dengan Tuan Syafiq tadi yang sebentar tadi telah pun mengongsikan bila mana beliau sendiri pun ada penunjang yang telah pun mendorong beliau untuk tetap bergiat aktif dalam bidang filem dan seni. Alhamdulillah ya. Jadi tuannya, kita masih ada waktu ni. Jadi mungkin ada harapan masa depan tentang pencapaian berganda mungkin? InsyaAllah. Syafiq akan terus sehingga saya dipanggil oleh Ilahi. Ya. Jadi tuannya mungkin boleh kongsikan juga ya, memenangkan kita masih lagi ada waktu ni berbaki dalam 2 minit. Jadi mungkin ada nasihat ya kepada penggiat pelapis hiburan ini. Silakan. Pesanan sederhana kepada saya dan rakan-rakan yang di luar, khususnya kepada pelapis-pelapis, penggiat-penggiat drama TV, teater dan sebagainya, apalagi ke filem. Yakinkan diri, simpan rasa tanggungjawab pada agama, bangsa dan negara, dan jangan terlalu menggelar glamour. Pasal
kepopularitian akan datang sendirinya. Yakinlah dan terus berkarya. Betul Ya, sekali. Alhamdulillah, Populariti pastinya satu hari akan pudar. Tapi apa yang tetap teguh diingatan orang adalah disiplin kita ni dan rasa tanggungjawab kita dalam menjalankan pelbagai amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan ke atas kita ni sendiri. Ribuan terima kasih kami ucapkan pada Tuan Syafiee. Amat berbesar hati kami dapat menerima kedatangan Tuan Syafiee dan kita telah pun berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan kegiatan Tuan sendiri. Amat memberi inspirasi sebenarnya, terutama sekali untuk golongan belia muda. Jadi mudah-mudahan apa pun yang telah pun dikongsikan oleh Tuan sendiri dapat memberi manfaat juga kepada mereka di luar sana. Ribuan terima kasih Tuan kami ucapkan. Sampai kita jumpa lagi. Kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.